Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, bahagian pengurusan masjid, Halizatul Puasa Masjid, para satizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah beri keizinan kita hadir bersama-sama solat maghrib berjemaah. Sedikit waktu Allah berikan lepas maghrib ni kita duduk sama-sama mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang ada yang kasih sekian, insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Syekh Mana Khalil Khattan yang asalnya dalam bahasa Arab bertajuk Mabahis fi Ulumil Quran. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita cara mudah memahami Al-Quran. Diterbitkan oleh Pustaka Jiwa. Menurut catatan dan kitab saya ini, kuliah kita terakhir di sini ialah pada bulan lepas, iaitu pada 22 hari bulan 7 yang lalu. Kita berada pada muka surat 151. Kita masih membicarakan di bawah tajuk Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ni ialah satu tajuk yang membahaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Karya ni dia memberi kita faham tentang ilmu-ilmu disiplin ilmu Al-Quran. Bermula daripada bab pertama, pengarang bawa kita berkenalan dengan apakah dia komponen-komponen ilmu untuk kita kenal Quran. Kalau kita katakan motosikal, maka kita kenal, oh yang ni brake, yang ni lampu depan, ini switch lampu, yang ni starter, yang ni tayar depan, tayar belakang, nak isi minyak dekat sini, sini buka letak tempat helmet, oh ni handle, ini signal kanan kiri, oh ni lampu belakang. Maka kita kenal lah itu motosikal. Begitulah Quran ini, bab yang pertama pengarang bawa kita kenal apa itu Quran. Dia bawakan komponen-komponen yang ada dalam Quran itu supaya kita dapat mengenali Quran itu secara umum. Itu bab pertama. Masuk bab kedua, pengarang dia bawa kita berkenalan dengan asas kepada Quran. Tarikh apa itu Quran, apa nama-nama Quran, sifat-sifat Quran, beza Quran dengan hadis, ada nama hadis Nabawi, hadis Qudsi, hadis Tauqif, hadis Taufiq. Oh, kenal. Ada nama Quran, ada nama hadis. Okey. Kemudian dibawa kita kepada bab yang ketiga, Quran ini merupakan wahyu Allah. Maksudnya Quran ini Allah yang punya, daripada Allah, kalam Allah. Jadi bagaimana Quran ini daripada Allah sampai kepada kita. Allah, kalam Allah ni daripada Allah sampai kepada kita. Pengarang bawa kita kepada proses bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan wahyunya kepada Jibril. Bagaimana Jibril ambil daripada Allah. Kemudian bagaimana cara Jibril terima. Bagaimana pula Jibril bawa ayat Quran itu kepada Nabi. Bagaimana cara Nabi terima. Bagaimana cara Jibril beri. Nabi terima dalam keadaan bagaimana. Sedar ke tak sedar ke. Alam nyata ke alam tidak yang dibahaskan. Kemudian bila sampai pada Nabi, barulah sampai kepada kita. Kita tahu bagaimana namanya Quran itu daripada Allah. Berlaku satu proses wahyu. Quran itu wahyu sampai kepada kita. Dan wahyu itu ada macam-macam. Hadis pun ada wahyu. Ada wahyu kepada malaikat. Ada wahyu kepada pokok. Itu. Ini jenis wahyu. Nama dia tu Quran. Dah kenal lah. Ini wahyu Allah. Kemudian pengarang bawa lagi kita berjalan. Menyelami lagi. Bila dah sampai Quran itu kepada Muhammad. Quran itu menjadi wahyu. Dan Quran itu dibahagikan kepada dua bahagian. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. So 13 tahun Nabi berada dekat Mekah.
disebutkan Makkiyah, ayat-ayat Mekah, ayat yang turun di Mekah, speknya berapa ayat, berapa surah, apa nama surah, apa jenisnya, apa konten-konten ayat Mekah 13 tahun Nabi kat Mekah. Kemudian ada namanya Madani. 10 tahun Nabi berada dekat Madinah, apa ayatnya, apa surahnya, apa pembahagiannya, apa perbincangannya. Itu masuk dalam bab yang keempat. Kemudian dia masuk bab yang kelima. Bila kita dah kenal ada namanya Makki, Madani, pengarang bawa kita kepada satu tajuk. Apa yang mula-mula diturunkan? Ayat yang pertama diturunkan, surah yang pertama diturunkan, perbincangan secara tematik, maudhu' yang dibincangkan. Kemudian yang terakhir pula, apa ayat terakhir diturun, surah-surah yang terakhir diturun, perbincangan tentang ayat-ayat yang akhir turun, dan khilaf-khilaf ulama sekitar tajuk yang awal dan yang akhir. Itu dalam bab yang kelima. Kemudian bab yang keenam yang sudah kita bahaskan ini. Pengarang bawa pula kita kepada tentang asbabun nuzul. Apa sebab turun ayat Quran? Kenapa ayat Quran turun? Apa sebab dia? Maka ulama kata sangat ada dua sebab. Sebab besar dia. Satu, bila mana berlaku satu peristiwa perlu penerangan, perlu kepada wahyu. Yang kedua, apabila Nabi ditanya tentang satu perkara, perlu penerangan. Nabi tak tahu. Nabi ni bukan manusia biasa, yang mana kalau wahyu tak sampai, Nabi pun tak tahu. Maka perlu pada penerangan. Nabi ditanya, maka turun wahyu menerangkan tentang perkara tersebut. Secara umum Quran ini turun memang sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maksudnya kebanyakan ayat Quran dia tak ada sebab, tidak bersebab. Hanya sebahagian sahaja ayat Quran yang turun dengan sebab-sebab tertentu. Dan kebanyakan ayat Quran dia turun tanpa sebab. Cerita tentang umat-umat terdahulu, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Memang Allah nak ajar kita tentang manusia. Macam manual lah tuan-tuan. Tuan-tuan beli motor, kita akan dapat satu manual book, kan? Manual book tu dia akan cerita daripada muka surat 1, contoh ada 100 muka surat. Muka surat 1 sampai muka surat 1, dia cerita semua A sampai Z. Tapi kita bukan nak tahu semua sekali. Kita nak tahu, macam mana nak buka plug. Terus muka surat 18. Muka surat 18 buka tu dia cerita tentang cara nak buka plug. Skru ini. Baru boleh buka plug, kan? Tu, gitu. Kan? Kita bukan nak baca pada mula sampai habis. Tonton kalau baca pada mula sampai habis manual motor, tak bawa ada motor tu, kan? Jadi begitu. Quran begitu. Dia turun tu semua. Tapi ada tempat-tempat ni tu ada sebab dia. Yang mana manusia tanya kepada Nabi berlaku satu peristiwa. Dan sekarang ni kita sedang membicarakan tentang di bawah tajuk ayat Al-Quran. Satu ayat Quran turun, kita nak tahu sebab apa dia turun. Takdir itu hanya satu ayat Quran turun, banyak riwayat menceritakan tentang satu ayat itu. Itu kita berbicara tentang tajuk itu. Okay. Ada yang jenis, dia kata yang pertama, bentuk lafaz tidak tegas. Satu ayat Quran turun, kita kata satu ayat Quran, tapi ada beberapa cerita hadis Nabi riwayat menceritakan tentang ayat ini. Tapi tidak tegas, agak umum. Tapi semua mengatakan cerita ini ayat itu, kisah ini ayat yang sama, kisah ayat yang sama. Jadi kita nak pegang yang mana satu. Itu yang pertama disebutkan. Yang itu dikatakan maksudnya kita memahami riwayat-riwayat cerita tersebut sifatnya secara umum disimpulkan daripada makna ayat yang turun tersebut. Itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan jika salah satu lafaz riwayat itu tidak tegas. Maksudnya satu ayat Quran turun, kemudian ada beberapa cerita menceritakan tentang ayat ini. Maka kita akan tengok mana riwayat yang tegas, yang kita ambil sebagai tanda turunnya ayat-ayat Quran tersebut. Itu yang kedua. Okay, malam ni kita masuk yang ketiga, muka surat 151. Dia katakan yang ketiga dia. Jika riwayat itu banyak, satu ayat Quran turun, kemudian banyak riwayat, dan dia katakan sini jika riwayat itu banyak dan semuanya menjelaskan secara tegas sebab nuzul ayat tersebut, salah satu riwayat di antara riwayat itu sahih, maka yang jadi
pegangan ada riwayat yang sahih. Dia kata, okey. Maksudnya, satu ayat Quran turun. Kemudian kita katakan ada 5 cerita. Hadis Nabi, riwayat-riwayat menceritakan, ini dia kata, kisah ini tentang ayat 32. Contoh, Baqarah. Kisah ini menceritakan ayat 32 surah Baqarah juga. Kisah ini juga menceritakan ayat 32 surah Baqarah. Jadi, yang mana satu yang betul? Itu persoalannya. Bila kita baca, nak faham tentang sebab nuzul, nak bercerita. Maka, kata pengarang di sini, dia kata, maka yang dijadikan pegangan ada riwayat yang sahih. Mungkin ada 5 riwayat, ada yang tidak sahih. Maka, kita akan pegang riwayat yang sahih. Salah satu riwayat di antara itu sahih. Ada 5 riwayat. Kita akan tengok, ada satu sahih. Yang lain tu mungkin hasan, yang lain tu mungkin dhaif. Maka kita kena ambil riwayat yang sahih yang kita pegang untuk dijadikan sebab nuzul ayat-ayat tersebut. Kemudian pengarang dia bawakan. Misalnya, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari? Tengok dia mula. Pengarang dia bawa terus dia kata, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ahli hadis yang lain. Maksudnya, riwayat ini, cerita ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih. Ada dalam Muslim, kitab Sahih Muslim. Dan muttafaqun alaih. Kemudian ada ahli-ahli hadis lain juga menceritakan benda yang sama. Jadi, riwayat itu sahih. Dia bawakan contoh. Dia kata, dia katakan daripada Jundub. Jundub Al-Bajali dia kata, istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalathan. Fa'atathu imra'atan faqalat, ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad taraka lam yaqrabka lailataini aw thalathan. Fa'anzalallahu wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. So, riwayat ni, hadis ini, cerita ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Apa katanya? Dalam ni, kata Jundub Al-Bajali. Dia kata, satu ketika Nabi sakit. Nabi menderita, badan tak sihat. Dia kata, hingga 2 atau 3 malam. Kan Nabi ni, 2-3 malam tak bangun malam. Nabi sakit. Dia kata. Kemudian datang seorang perempuan kepadanya dan berkata, datang seorang perempuan jumpa Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, wahai Muhammad, aku rasa syaitan kamu sudah meninggalkanmu selama 2 atau 3 malam ini. Dia kata, dan tidak mendekati kamu. Dia kata, maksudnya apa ni? Dia, Nabi ni banyak musuh. Orang Yahudi ada, orang munafik ada, orang musyrik ada. Jadi mereka ni bila tengok Nabi tak sihat saja, dia lagi nak belasah lah. Tengok dia dengar cerita Nabi tak sihat. Demam berapa hari lagi. Dia pun pergi. Dia dah lama dah simpan nak mati. Nak balas ke Nabi ni. Pergi jumpa Nabi Muhammad. Inilah syaitan. Dia golongan kafir musyrikin ni. Dia kata Jibril alaihi salam, malaikat Jibril itu dia kata syaitan. Sebab mereka ni berpandangan bahawa Nabi ini didampingi oleh syaitan. Jadi dia panggil Jibril itu syaitan. Jadi dia kata, Muhammad, ni syaitan kau tak datang dah, dia tak tolong kau ni kau badan tak sihat sakit. Tak ada dah kau dapat bantuan daripada tu, kau punya syaitan jin kau tu tak ada lah. Ya dia. Bahasa kita lah, senang fahamnya gitu. Dan meninggalkan kau. Kata 2-3 hari. Nabi tak sihat dia lah. Maka Allah SWT menurunkan. Lepas kes itu, terus Allah menurunkan wahyu. Turun wahyu apa dia? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan. Dia kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sesekali Tuhan kamu meninggalkan kamu, wa ma qala, dan tidaklah Allah itu membenci kamu wahai Muhammad. Turun ayat. Dikatakan asbab menuzul. Kan. Sekarang kita nak bahas apa? Asbab satu. Banyak riwayat. Okey. Satu riwayat cerita tentang sebab nuzul surah Ad-Duha. Ni sebab nuzul surah Ad-Duha ni kisah seorang
perempuan datang jumpa Nabi, dia duduk kata Nabi Muhammad, syaitan kau memang tak datang dah, kau tak sihat, kau sakit, habis lah kau tak dapat bantuan dah. Allah turun wahyu surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni terus dengan mula dia Wad-Duha. Maksudnya Nabi malam tak boleh tidur bersama. Pagi tu Wad-Duha. Demi waktu duha. Dia kata iza sa'a, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu memang tak tinggalkan kamu dan Tuhan kamu bukan membenci kamu. Allah jawab yang perempuan musyrikin ni tadi duk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau tuan-tuan, kita ada satu amalan bila kita khatam Quran, kita ada buat majlis khatam Quran, kan? Majlis khatam Quran. Dan majlis khatam Quran itu kita akan mula baca daripada surah Ad-Duha. Ini di sejarah lah, sejarah. Kita akan mula baca surah Ad-Duha dan dia terkait dengan kisah ini. Nabi SAW bila dapat di surah Ad-Duha ni tu, sebab ada beberapa hari saat disebut ulama kata ada satu waktu yang agak lama wahyu tak turun kepada Nabi. Itu yang berlaku kisah tu tadi. Jadi duk tunggu Nabi, tunggu Jibril tak turun buat wahyu. Tiba-tiba Jibril datang. Jibril datang buat wahyu Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa. Nabi punya seronok, Nabi takbir. Allahu Akbar. Itu dia jadi satu trademark bila orang buat majlis khatam Quran. Satu dimulai dengan surah Ad-Duha. Kan? Sebab kita tak mula surah lain. Kan? Kita mula surah Ad-Duha. Dan surah Ad-Duha tu dia kita dengan takbir. So, ulama dibahas lah kalau tuan-tuan belajar ilmu Quran, pendetilan bab takbir. Kalau orang belajar ilmu qiraat, kita akan belajar satu tajuk dia kata takbir. Takbir tu cara nak takbir bila buat majlis khatam Quran. Kalau dalam kitab An-Nashr Silsilah Ashar oleh Imam Ibn Jazari dia terangkan takbir ni ada macam-macam jenis. Ada yang Allahu Akbar walillahil hamd, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada setiap satu tu ada riwayat, ada jalurnya, ada imam yang baca, ada qari yang baca. Ada bacaan dia, Tariq Syatibi caranya, Tariq Ibn Jazari ada. Ada yang daripada Imam Ibn Katsir, bacaan orang Mekah kan. So dia ada jalur dia. So itu cerita dia ni surat mana dia kat sini, surah Ad-Duha ni. Bila turun tu Allahu Akbar, disebutkan Nabi bertakbir, itu menjadi trademark kepada bermulanya takbir pada surah Ad-Duha. Ada ulama kata daripada selepas Al-Lail masuk Ad-Duha, ada kata lepas Al-Nashr, lepas Ad-Duha nak masuk Al-Nashr, ada takbir tu. Itu dia surah mana ni. Okey. Tapi kita nak bahas kat sini satu Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni turun ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. So dia punya riwayat dia kuat, cerita dia jelas dan hadis dia hadis sahih. Okey. Kemudian kata pengarang, dalam riwayat lain ni kata Tabrani dan Ibnu Syaibah meriwayatkan, bukan Bukhari, bukan Muslim. So daripada Tabrani, Ibnu Syaibah diriwayatkan daripada Hafs bin Maisarah, daripada ibunya, daripada hamba, budak perempuannya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Inna jirwan dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala tahta sarir. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي فقال يا خولة ما حدث في رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لا يأتيني فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت وفجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. Ini riwayat yang kedua, bukan riwayat yang sahih, riwayat yang lemah sikit dia kata. Ini diceritakan dalam Tabrani, Ibnu Syaibah daripada Hafs bin Maisarah, daripada hamba perempuan pembantu Nabi. Nabi ni dia banyak pembantu dia. Di antaranya salah seorangnya ialah dia punya hamba perempuan dia katakan. Okey. Ini cerita daripada ibunya
daripada budak perempuan pembantu Rasulullah SAW. Ceritalah hamba perempuan Nabi dia ceritakan. Dia kata, bahawa dia ceritakan seekor anak anjing. Seekor anak anjing ni dia panggil Jirwah. Jirwah ni anak anjing. Dia kata, seekor anak anjing telah masuk ke dalam rumah Nabi SAW, lalu masuk ke bawah katil tempat tidur. Tempat tidur. Maksudnya seekor anak anjing masuk rumah Nabi. Rumah Nabi ni bilik Aisyah lah. Kan? Bilik Aisyah kita cerita buat maulid Nabi ni. Tengok macam mana rupa bilik Nabi dengan Aisyah. Bilik tu segala-galanya kat situ. Dia tak ada macam kita rumah ni. Kita ada ruang tamu, ada dining, ada ruang dapur. Banyak ruang kita tu lah. Rumah kita ni. Nabi, situlah bilik itulah rumah dia. Bilik yang kecil tu. Maka seekor anak anjing ni masuk rumah Nabi. Kemudian masuk bawah katil dan mati. Ni cerita hamba dia beritahu. Kemudian kata hamba Nabi ni, dia kata, hamba perempuan ni kata, kerana sebab anjing tu mati duduk bawah katilnya, selama 4 hari tidak turun wahyu kepada Nabi SAW. Tak turun wahyu. Jadi Nabi kata Nabi, dia kata, perempuan ni cerita, hamba ni cerita, Nabi kata, Haula, dia panggil namanya Haula. Apa yang telah berlaku di rumah Rasulullah itu? Dia kata. Sehingga Jibril tidak datang kepada aku. Okay. Dalam hati aku berkata, hamba ni dia kata. Dalam hati aku berkata, hamba ni dia beritahu, dia kata, alangkah dia baiknya sekiranya aku membersihkan rumah ini dan menyapunya. Kenapa Nabi dok komen, Jibril 4-5 hari tak datang kan? Kan? Jibril lain. Buat apa rasa macam tak selesa ni? Jibril 4-5 hari tak datang ni. Ada apa benda tak kena kat rumah ni. Jadi hamba Nabi ni kita cuci lah rumah Nabi ni, kalau ada apa-apa benda tak kena. Gitu kan. Ada kata. Alangkah baik ni sekiranya aku membersihkan rumah ini dan menyapunya. Lalu hamba ni dia kata, aku pun sapu bawah katil tempat tidur Nabi SAW. Maka aku mendapati, dia kata, seekor anak anjing yang dikatakan Jirwah ni tadi. Ada seekor anak anjing mati rupanya bawah katil Nabi SAW. Lalu Nabi datang dan janggutnya bergetar. Dia kata, maksudnya bila dia nampak ada bangkai anjing, jadi hamba ni pun dia ambil, dia buang, dia bersihkan lah. Lepas aja dia bersih tu, dia nampak Nabi datang dan janggutnya bergetar. Ini salah satu tanda bila wahyu turun kepada Nabi, nampak janggut Nabi itu bergetar. Dia kata. Apabila turunnya wahyu kepada Nabi SAW, ia bergetar. Maksudnya janggut itu nampak macam bergetar. Maka Allah pun menurunkan demi waktu subuh sehinggalah lalu hatimu menjadi puas. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus kan sampailah fatarda kan. Jadi ini kisah yang kedua. Cerita yang sama. Cerita tentang apa? Ayat surah Ad-Duha. Tapi riwayat ni riwayat yang lemah. Okay. Yang tadi cerita yang pertama tadi itu riwayat yang kuat. Dalam Bukhari, dalam Muslim, daripada Jundub Al-Bajali. Yang kedua ni hamba Nabi. Diceritakan. Riwayat ini lemah. Kemudian Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni dia cerita dalam Sahih Bukhari lah. Bila dia bawa dalam Sahih Bukhari, riwayat pertama tu dia cerita. Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari dia kata, kisah terlambatnya Jibril kerana adanya anak anjing itu cukup masyhur. Tuan-tuan biasa dengar cerita. Maksudnya cerita yang kedua ni dia masyhur. Ulama cerita, orang tahu cerita masyhur. Tentang anjing masuk bawah katil Nabi, kemudian wahyu tak turun lama. Cerita ni masyhur. Tapi riwayat dia lemah. Dari sudut periwayatan dia lemah. Dia katakan. Okay. Tetapi jika kisah itu dijadikan sebagai sebab turun ayat. Maksudnya cerita yang kedua ni kita jadikan sebab turun ayat surah Ad-Duha. Dia menjadi aneh dan gharib. Kata Ibn Hajar, pelik lah. Gharib. Aneh dia kata. Sebab dia kata, dalam isnad hadis itu, maksudnya dalam riwayat yang kedua ni, terdapat
orang yang tidak dikenali. Maksudnya dia tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Dia ada dalam Tabrani, Ibn Shaybah. Sebab dalam jalur periwayatan hadis cerita tentang anjing, anak anjing ni, ada nama yang tak dikenali. Oh, ni orang belajar hadis lah tuan-tuan. Dia panggil tu sensitif. Dia sudut jarah wa ta'dil ni nak kenal. Nak pastikan betul cerita ni daripada Nabi tak. Jadi dia cek seorang ni daripada siapa, ni daripada Mamat, ni daripada Abu, ni daripada Ali. Tiba ni daripada Ma'il. Ma'il mana pula ni tak kenal kan. Ma'il mana ni? Cari-cari tak kenal Ma'il. Yang lain tu kenal. Ada satu nama Ma'il tak kenal. Dia kita tarik. Walaupun mungkin kita katakan ada 5 nama. Nama lain semua kenal. Nama tengah, nombor 3 tak kenal. Jadi tarik. Jadi macam mana kita nak berhujah dengan hadis ini, dengan riwayat ini, sedangkan dalam jalur periwayatan ada orang tidak dikenali, dia kata. Maka dia kata gharib. Dan isnad hadis ini terdapat orang yang tidak dikenali. Maka yang menjadi pegangan, kata Ibn Hajar disebut dengan kat sini, maka yang menjadi pegangan ialah riwayat Sahih Bukhari yang pertama tadi. Cerita yang pertama tentang seorang perempuan pergi kata pada Nabi, syaitan kamu dah meninggalkan kamu. Itu riwayat itu yang kita pegang. Bila tengok surah Az-Zuhra, kita kena pegang kisah itu. Jangan ambil kisah anjing ini. Dia kata. Okay. Itu disebut dalam Al-Itqan juzuk 1 halaman 32. Jadi kita dapat faham. Apabila banyak riwayat, maka kita kena ambil riwayat yang sahih, yang kita jadikan pegangan untuk menunjukkan sebab nuzul ayat ataupun surah tersebut. Itu yang ketiga. Okay. Kemudian yang keempat dia kata, yang keempat jenis bagaimana? Apabila riwayat-riwayat itu sama-sama sahih. Tadi ada 2 riwayat dia buat contoh, satu sahih, satu tak sahih. Bagaimana pula keadaan satu ayat Quran yang turun, kemudian ada beberapa riwayat itu sama-sama sahih. Riwayat pertama pun sahih juga, di riwayat kedua pun sahih. Tetapi terdapat sesuatu hal yang boleh memperkuat salah satunya. Maka kata pengarang, macam mana kita nak kenal sebab nuzul dia? Walaupun riwayat pertama sahih, riwayat kedua sahih, maka antara riwayat ni kita boleh kenal terdapat sesuatu perkara yang kita fahami bahawa riwayat yang ini lebih kuat dari sahih. Tapi kaitan di antara riwayat itu dengan ayat itu, ada sesuatu yang boleh memperkuatkan salah satu riwayat tersebut. Seperti dia kata contohnya kehadiran perawi dalam kisah tersebut. Riwayat pertama, hadis pertama sahih. Riwayat kedua sahih juga. Tapi riwayat pertama tu, perawi yang cerita tu dia hadir pada waktu itu. Ketika ayat Quran itu turun, dia kata dia duduk dengan Nabi. Oh, tu lagi kuat. Kan? Sama-sama sahih. Dia kata. Atau dia kata salah satu daripada riwayat-riwayat itu lebih sahih, maka riwayat yang lebih kuat itulah yang didahulukan. Maka kita ambil riwayat yang lebih kuat. Ikatannya ada karinah itu yang diambil. Contoh. Bagaimana? Kita beri contoh bagi kita nampak. Contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diambil juga yang sahih. Ini sahih. Apa Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud? Bawa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud ni? Sahabat Nabi. Daripada Mekah dia beriman sampai ke Madinah duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Dia ahlul Quran. Nabi kata, siapa nak belajar Quran, ambil bacaan. Salah seorang daripada Abdullah bin Mas'ud ni, Ibnu Mas'ud. Okay. So, hadis riwayat ini ada dalam Bukhari dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Dia kata Ibnu Mas'ud, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa huwa yatawakka'u ala asidin. Famarra binafarin minal Yahud. فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. Ini hadis Bukhari. Siapa yang cerita? Abdullah bin Mas'ud. Apa dia kata? Kata Abdullah bin Mas'ud. Dia bagi tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, satu hari kuntu amshi ma'an Nabi. Satu hari aku ni Nabi jalan. Aku dengan Nabi jalan. Jalan.
bil Madinah, dekat Madinah. Dia kata. Wa huwa yatawakka'u ala Asif. Dan Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahawa Nabi ini bukan setakat berjalan dengan dia, tapi Nabi pada ketika itu, Nabi berpegang kepada tongkat Asif yang dibuat daripada pelepah pokok tamar. Nak ceritanya, satu Abdullah bin Mas'ud ada. Dia kata, aku jalan dengan Nabi. Memang ada. Kemudian dia boleh cerita spek Nabi. Nabi masa jalan tu, Nabi bawa tongkat. Tongkat aku tahulah, tu pokok kurma tu Nabi ambil pelepah tu buat pegang-pegang bagi dia tongkat. Tu, Abdullah bin Mas'ud cerita. Cerita tu exactly dalam Bukhari dia cerita. Maksudnya cerita yang Abdullah bin Mas'ud ada. Bukan cerita berbel gitu. Ini tak. Abdullah apa ada dengan Nabi? Dan sampai Nabi tu pegang tongkat, aku nampak, aku jalan sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, Famarra bin Sa'arin minal Yahud. Ada seorang lelaki yang berjalan daripada kaum Yahudi. Di Madinah ni tuan-tuan. Dia macam ni orang Islam duduk. Satu perkampungan orang Islam. Ini Bani Quraizah, ini Bani Nadir, ini Bani Qainuqa. Dia macam perkampungan-perkampungan. Jadi kita macam ni lah. Contoh kita di sini. Kita pergi pasar sana. Contohnya pergi pekan kapal, kedai-kedai Cina ni pergi kawasan Bagan, kawasan Cina kan dia di kawasan-kawasan populasi. Jadi Madinah macam tu. Ni orang Yahudi, pasal Yahudi ni perkampungan orang Yahudi ni, Bani Quraizah ni orang Islam duduk, ni kabilah ini. Suasana Arab dia begitu. Duduk dengan kabilah-kabilah dia. Sebab dia orang duduk zaman pasir. Padang pasir kan, orang duduk situ. Jadi Nabi ini biasa, Nabi pergi pasar. Jadi kita nak beli barang, contoh nak beli ikan. Beli ikan, kita pergi le Bagan. Tempat orang Cina kan. Nak beli alat-alat ni kan, pergi kedai tu kan. Jadi kita akan jumpa ramai orang. Jadi Nabi dia berjalan. Satu ketika, di kawasan orang-orang Yahudi. Dia kata, Famarra bin Asarin minal Yahud. Kata Ibn Mas'ud, dia ceritakan. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang berjalan. Dia kata, apabila melalui orang-orang Yahudi. Orang Yahudi jalan. Seseorang di antara mereka berkata, orang Yahudi pun cakap kepada Nabi dan juga dicakap dengan kawan-kawan dia. Cubalah kamu tanyakan sesuatu kepadanya. Orang Yahudi tengok Nabi datang dekat pasar Yahudi ni lah. Ni cerita ni menggambarkan Nabi berjalan dekat pasar orang Yahudi. Ada orang Yahudi tengok, Muhammad ini orang kata Rasul ni. Ini Muhammad ni, orang kata Rasul. Cuba kita test sikit. Panggil Yahudi kan. Yahudi kata, test betul ke ni Nabi? Kita bagi soalan pelik-pelik sikit. Cuba tanya dia benda pelik-pelik sikit kan. Kan? Dia kata, Famarra, kata, Qala ba'duhum law sa'altumuh. Dia orang pun Yahudi tu minta cari satu soalan yang pelik sikit, tanya dekat Nabi SAW. Kemudian faqalu, maka orang Yahudi ni pun datang jumpa Nabi. Muhammad, hadisna anil. Wahai Muhammad, kami nak tahulah tentang roh. Ni Abdullah bin Mas'ud ni duduk tepi Nabi ni. Sekali, aku ada kata. Kata Abdullah Mas'ud, hadisna anil roh. Muhammad, cuba cerita sikit. Kau ni Nabi kan? Hebat. Ada wahyu daripada langit turun. Semua kau tahu cerita benda langit. Cuba cerita tentang roh. Kalau kau terror, cerita tentang roh. Kau soalan tu kan? Tanya tentang roh. Kau ni nak cerita. Maka dalam hadis ni sebut, kata Abdullah bin Mas'ud, faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu. Nabi bila dengar tanya tentang roh tu selak. Orang Pantai Timur kata selak. Mana roh ni? Nabi tak tahu. Dia kata, maka qama sa'at, kami berhenti seketika, wa rafa'a ra'sahu, dan Nabi angkat kepala. Ini ciri-ciri bagaimana wahyu turun. Nabi dia angkat kepala. Rafa'a ra'sahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'araftu annahu yuha ilaihi. Aku tahu. Sebab aku dah biasa duduk dengan Nabi. Aku tahu ni. Sekarang ni wahyu tengah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu annahu yuha ilaihi. Hatta sa'idal wahyu. Sehinggalah duduk tunggu lama. Yahudi ni duduk tunggu. Abdullah bin Mas'ud pun duduk tunggu Nabi duduk diam. Kalau orang jumpa Tok Pawang kan, bila ditanya tu, siap sebentar dia diam. Itu dia jumpa dengan jin. Jin dia bisik kat dia. Ini wahyu Jibril. Jibril bisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sa'idal wahyu, sehinggalah wahyu itu turun dan selesai. Sumaqala. Kemudian baru Nabi jawab. Kan? Nabi kata, Qulir ruh. Nabi berikan jawapan.
Allah pesan kepada Nabi, bawa surah Al-Isra ini, dia kata, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kamu ceritakan kepada orang Yahudi ni bahawa ruh ni min amri rabbi. Dia urusan Tuhan. Allah Ta'ala punya cerita. Kes roh ni kau nak tahu ini urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepada aku, yakni Muhammad Rasulullah ini, minal ilmi, daripada ilmu illa qalila. Nabi kata, wahai Yahudi, kau tanya tentang roh, aku baru dapat wahyu pada Allah. Allah Ta'ala kata, roh ni urusan Tuhan. Aku ni utusan je Nabi. Aku ni ilmu Allah Ta'ala bagi ceput je, tak banyak. Kan? Ya, tanya roh ni aku tak dijawab, ni urusan Tuhan. Dia kata, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau kita tengok ayat ni tuan-tuan, daripada zaman Nabi sampai sekarang, sampailah kiamat, kalau orang kaji bab roh ni, dia takkan jumpa. Tuan-tuan, roh ni dalam badan kita, tuan-tuan, boleh tangkap nak masuk dalam botol, simpan kan? Ambil roh ni keluar kat mana, tengok orang nak mati, tangkap roh dengan baik keluar, tak boleh kan? Sebab roh ni urusan Tuhan. Benda lain orang boleh kaji. Orang nak pergi naik ke langit, buat roket, pergi tengok dekat galaksi sana, pergi planet, boleh hantar roket, hantar macam-macam benda. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kamu orang tu illa bisultan, kamu kena ada teknologi yang canggih, kehebatan yang power, kamu boleh pergi ke langit sana. Tapi kena ada ilmu dan kekuatan, kata Allah. Itu benda yang tidak ditembusi manusia, tapi Allah bagi ruang untuk manusia kaji dan manusia boleh sampai dengan ilmu dan teknologi. Tapi apabila berbicara tentang roh, Allah sebut min amri rabbi ini. Allah kata, ini urusan aku, tak payahlah kau tanya benda roh ni. Aku bagi ilmu sikit je, kau kaji lah macam mana sampai kiamat takkan jumpa. Sebab Quran bila sebut ni, itu tak payah susah lah kan. Memang dah jelas begitu kan. Okay. Itu yang pertama. So, itu ada dalam Bukhari, dan cerita itu Abdullah bin Mas'ud ada, dia ceritakan benda tu exactly secara jelas dia ada. Okey. Kemudian riwayat yang kedua pula. Kemudian diriwayatkan dan disahihkan oleh Tirmizi. Ini riwayat sahih juga, tapi dalam Tirmizi, hadis Tirmizi dia kata. Daripada Ibnu Abbas. Siapa dia? Sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas. Dia sebutkan, orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi. Orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, berilah kami sesuatu soalan untuk kami tanyakan kepada Muhammad. Dia kata. Mereka menjawab, tanyakanlah kepada tentang roh. Maka Allah menurunkan wahyu dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan tu Tuhanku. Riwayat yang kedua ni pada Ibnu Abbas, dia cerita secara umum. Orang Quraisy bercakap kepada Yahudi, orang Quraisy cakap kepada Yahudi, berilah kami sesuatu soalan untuk kami tanya kepada Muhammad. Wahai Yahudi, ada apa benda nak tanya kepada Muhammad dah? Kemudian orang Yahudi kata, tanyakanlah kepadanya tentang roh. Maka ditanyakan kepada Nabi tentang roh, turunlah wahyu tadi, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhun min amri rabbi. Cerita tu secara umum begitu. Okey. Tapi hadis dia apa? Sahih dalam Tirmizi. Okey. Kata pengarang ni kata, riwayat ini mengisyaratkan bahawa ayat tersebut turun di Mekah. Macam mana? Kita pergi dalam Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat hadirin kasih sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat sambung lagi berkaitan tajuk asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Maka malam ini kita membahaskan tentang satu ayat Quran turun, kemudian ada beberapa riwayat menceritakan ayat itu. Kita bawakan tadi yang ketiga tadi, satu ayat Quran turun, maka di sana ada riwayat yang sahih, maka yang sahih itu dijadikan pegangan. Dibawakan cerita tadi apa? Cerita tentang Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan yang mana perempuan itu kata, wahai Muhammad, syaitan kamu dah meninggalkan kamu. Ini nak cerita tentang turunnya surah Ad-Duha. Ayat dia apa? Surah Ad-Duha. So ada riwayat yang pertama sebut seorang perempuan datang jumpa Nabi, duk kata Nabi ditinggalkan oleh syaitan. Itu yang pertama. Kemudian itu riwayat itu sahih. Itu yang pertama. Dari Jundub bin Bajali dalam Bukhari dan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian ada riwayat yang kedua, riwayat yang dhaif, tapi dia masyhur. Cerita tentang hamba perempuan Nabi. Dia ceritakan bahawa bawah kaki Nabi ada anjing yang mati, menyebabkan wahyu tak turun lama. Tapi riwayat ini dia bukan riwayat yang sahih. Sebab apa? Dia kata dalam jalur periwayatan tu ada orang yang tidak dikenali. Tapi cerita dia masyhur. Glamour cerita dia. Kita nak pegang yang mana? Kata pengarang, kita pegang riwayat yang sahih. Itu yang ketiga. Kemudian yang masuk yang keempat yang sedang kita bahaskan ini tadi, apabila satu ayat Quran turun, cerita menceritakan tentang ruh.
wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi dalam surah Al-Isra. Sekarang ni ayat ini sebab turun dia apa? Okey, dia ada beberapa riwayat. Ini jenis yang sahih. Dua-dua sahih. Yang pertama dia ceritakan hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia jalan dengan Nabi dekat pasar orang Yahudi dekat Madinah. Kemudian Yahudi tanya kepada Nabi, Nabi jawab. Itu sahih. Bukhari ada, dalam Muslim ada, jelas. Abdullah bin Mas'ud hadir pada ketika itu. Nabi pegang tongkat daripada pelepah tamar. Kemudian ada riwayat sahih yang lain dalam Tirmizi. Dalam Sahih Tirmizi dia bawakan cerita tentang Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Dia ceritakan orang Quraisy dia tanya kepada orang Yahudi, "Oi Yahudi, kau ada apa-apa nak tanya kat Nabi tak? Boleh kami tanya kan?" Ini cerita yang kedua. Sahih juga, Sahih Tirmizi. Jadi orang Quraisy tanya kepada orang Yahudi. Dia kata, "Oh Yahudi, ada apa-apa nak tanya tak kat Nabi?" Orang Yahudi pun dia kata, "Kau tanya Nabi kau tu tentang roh." Dia kata. Maka turunlah ayat tentang wa yas'alunaka 'anil ruh. Itu riwayat yang sahih tak? Sahih juga, tapi dalam Tirmizi. Okey. Jadi kita nak pegang yang mana satu? Dua-dua sahih. Kata pengarang, kita pegang riwayat yang pertama. Sebab riwayat yang pertama Ibnu Mas'ud dia ada. Ada kisah Nabi berjalan, pegang tongkat sama dengan Nabi. Nabi angkat kepala, turun wahyu. Cerita itu jelas, sahih dan dia ada. Riwayat kedua sebut secara umum. Satu secara umum. Kemudian cerita pula orang Quraisy. Orang Quraisy ni Mekah. Surah Al-Isra, sebelum ni kita bahaskan, memang surah Makkiyah. Turun surah tu kat Mekah. Tapi dalam surah Isra, dia ada ayat-ayat Madaniyah. Kan kita dah bahaskan. Jadi berlaku. Ada pendapat kata, kalau begitu ayat ni turun dua kali. Sekali dekat Mekah, sekali dekat Madinah. Maka pengarang dia kata lebih kuat. Kita katakan bahawa kita berpegang kepada ambil riwayat sahih yang pertama lebih kuat. Sebab apa? Sebab ada karinah. Ada satu yang boleh kita pegang yang menghubungkan riwayat sahih itu dan peristiwa yang berlaku. Ibnu Mas'ud ada pada ketika itu. Maka dalam konteks bila ada dua riwayat sahih, kita ambil riwayat yang lebih kuat, yang ada karinah, ada cerita pada itu yang menampakkan itu lebih kuat, menunjukkan ayat surah Al-Isra itu turun. Al-Isra ayat 885. Itu jenis yang keempat. Okay. Kemudian ada juga ulama dia kata kalau gitu mungkin ayat itu turun berkali-kali, turun dekat Mekah, turun dekat Madinah kan. Tapi yang nak dipegang kata pengarang, kita ambil yang riwayat yang kuat. Itu jenis yang keempat. Saya habis itu nanti insya-Allah kuliah akan datang kita akan tengok ada beberapa spek lagi tentang ayat-ayat yang turun berkait dengan asbabun nuzul insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la masruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.